angin. Tiup begitu pelan, tapi mengerikan. Seekor burung hantu terbang. Dengan suaranya yang begitu menakutkan. Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Pelakon lelaki di bawah yang bakal Kak Ponti TV senaraikan menjadi kegilaan para wanita di era 80-an. Berbekalkan bakat, rupa paras dan karisma di layar perak, hero Malaya di bawah sering menghiasi filem dan drama serta nama mereka meniti di bibir para peminat di era 80-an. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti akan menyenaraikan 10 pelakon lelaki Malaysia yang popular di era 80-an. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Di tangga ke-10, Sabri Fazil. Tuan, boleh saya ambil cuti emergency? Ibu saya sakit kuat. Okey, permission granted. Kau boleh ambil cuti. Tapi, tentukan kau balik dan segera. Thank you, sir. Kapten Skandar, please hold on. Skandar, phone. Thank you. Muhammad Taib atau Sabri bin Fazim ialah seorang pengarah, penerbit dan pelakon lelaki Malaysia. Beliau yang mula dikenali sebagai model sekitar awal tahun 1980-an, kemudian diperkenalkan ke layar perak menerusi filem pertama berjudul Sayang pada tahun 1987. Sejak itu, kelibat aktor kaca ini sering menjadi perhatian di layar perak menerusi filem-filem box office seperti Antara Dua Hati, Pelumba Malam, Bayangan Maut dan Sengketa Cinta. Pada tahun 2008, Sabri muncul kembali dan mengarahkan sebuah filem berjudul Datin Gairah. Filem ini ditayangkan pada tahun 2011. Sabri juga sempat muncul dalam filem arahan Hairi Osman memegang salah satu watak utama. Antara anugerah yang pernah dimenanginya sepanjang bergelar seorang pelakon ialah pelakon filem lelaki popular Anugerah Bintang Popular 1988 dan Bintang Harapan Festival Filem Malaysia ke-7 menerusi filem Sayang. Selain itu, beliau juga pernah dicalonkan sebagai pelakon lelaki terbaik Festival Filem yang ke-8 menerusi filem Pelumba Malam dan Pengarah Harapan Festival Filem Malaysia ke-8 menerusi filem Sengketa Cinta. Sabri pernah mendirikan rumah tangga bersama aktris popular Azna Hamid pada tahun 1988, namun kemudian bercerai pada tahun 1991. Di tangga ke-9, Eman Manan. Ubi ni lah yang bodoh Geram lah. Apa nak digeramkan, Keti? Ubi juga yang jadi mangsa. Nah, tengok tu. Tak baik cakap macam itu, San. Hai, Ubi. Nasib kau lah. Putih melepak pun dina orang. Datuk Abdul Manan bin Embong atau lebih dikenali sebagai Eman Manan merupakan seorang pelakon lelaki Malaysia terkenal melalui peranan lakonan di televisyen dan filem. Beliau telah 8 kali tercalon untuk pelakon lelaki terbaik dan menang 3 kali daripadanya. Berilah apa saja watak, pasti Eman Manan boleh membawakannya dengan penuh penghayatan. Beliau pertama kali memijakkan kakinya dalam bidang lakonan pada tahun 1981 menerusi filem Sufeh Sofia arahan Datuk Haji Rahim Razali ketika beliau berusia 23 tahun. Beliau meneruskan rentetan kerjasama bersama Rahim menerusi 2 lagi filem iaitu Matinya Seorang Patriot pada tahun 1984 dan Puteri pada tahun 1987. Pada tahun 1990, Eman membintangi drama pertamanya iaitu Malia. 8 tahun kemudian, beliau berlakon di samping Roshamnol di Najurin menerusi filem Lenjan arahan Ismail Yaakob. Menerusi watak Amir, beliau berjaya menerima pencalonan bagi kategori pelakon lelaki terbaik filem di Anugerah Skrin 1998. Eman Manan paling dikenali menerusi gandingannya bersama Betty Benafe dalam filem Buai Laju-Laju arahan UB Haji Saari yang ditayangkan pada 9 September 2004. Persembahannya dalam filem ini melayakkan beliau memenangi pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia ke-17. Eman Manan juga pernah berkahwin dengan pelakon wanita popular Oji Ahmad Daud pada tahun 1990 dan mengambil keputusan untuk bercerai pada tahun 2003. Di tangga ke-8, Syahriza. Ya kali Sarina ko Sarina ko lupa lah ko siya sore pula.
Yang Mulia Tengku Sri Kelana Diraja Datuk Sri Raja Syahzurin bin Raja Aman Shah atau lebih dikenali sebagai Shah Reza merupakan seorang pelakon lelaki Malaysia. Beliau meraih kemasyhuran dalam kerjaya lakonan pada tahun 1980-an dan terkenal dengan filem termasuk Ali Setan pada tahun 1985, Marah-Marah Sayang 1987 dan College 56 1989. Shah Reza memulakan kerjayanya sebagai model pada usia 14 tahun pada era 1970-an. Beliau kemudian memulakan kerjaya hiburan profesional pada tahun 1981 menerusi filem Mangsa. Hanya pada 1985, beliau mula dikenali menerusi filem Ali Setan arahan Jin Samsudin. Kemudian beliau muncul bersama Datuk M. Nasir dan Pian Habib menerusi filem Kembara Seniman Jalanan arahan Nasir Jani pada tahun 1986. Beliau muncul dalam rancangan hiburan RTM iaitu Mekar Sejambak dan hiburan minggu ini bergandingan dengan antara lainnya Uji Rashid dan Ahmad Fauzi. Dalam tahun 1987, beliau muncul dalam 3 filem, Marah-Marah Sayang, Balik Kampung dan Jejaka Perasan. Beliau paling dikenali menerusi filem College 56, arahan dan lakonan Ahmad Fauzi dan dibintangi bersama Salwa Abdul Rahman. Pada tahun 1997, beliau melangkah ke bidang muzik sebagai penerbit album kompilasi berjudul Pedoman yang menampilkan lagu-lagu berunsurkan ketuhanan oleh Nasir Wahab, Abi Saiful, Ahmad Fauzi dan Said Sobri. Shah Reza mengembangkan kepintaran perniagaannya dengan menubuhkan syarikatnya sendiri yang bertanggungjawab menguruskan perkahwinan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa pada 21 Ogos 2006. Di tangga ketujuh, Abi Saiful. 2 jauh sekali. Aku tahu, Li. 3. Tahu apa? Sebenarnya, kau dah gilikan dia. Abi Saifullah Ali atau lebih dikenali sebagai Abi Saiful merupakan seorang pelakon, penyanyi, komposer, pemuzik dan pengarah drama TV yang popular di Malaysia dan juga di Singapura pada era 1980-an. Abi memulakan karirnya sebagai pelakon ketika berusia 9 tahun dalam filem Asmara Kirana yang diterbitkan pada tahun 1968. Pun begitu, sebenarnya beliau sudah mula berlakon ketika berumur 3 tahun sebagai pelakon ekstra kanak-kanak dalam filem Raja Bersiong versi hitam putih pada awal 1960-an. Pengarah Nas Ahnas menawarkan watak jantan dalam filem Asmara Kirana bersama aktor terkenal Ed Usmera. Walaupun filem berkenaan dikatakan telah menampilkan bakat lakonannya, Abi tidak berminat untuk terus menjadi pelakon kanak-kanak atau remaja kerana lebih meminati bidang muzik seperti yang diwarisi daripada bapanya. Penampilannya dalam drama purba Demang Lebar Daun bersama Idris Hashim telah membuatkannya meninggalkan bidang muzik dan nyanyian. Drama purba arahan Hasiah Arifin untuk RTM benar-benar membuka pintu hatinya untuk berlakon semula. Bermula daripada drama itulah, Abi terus ditawarkan berlakon dalam filem Ali Setan pada tahun 1986, diikuti Marah-Marah Sayang, Balik Kampung, Hantu Siang, Suara Kekasih, Perempuan, Sumpahan Mahsuri, Rentak Desa dan filem terakhirnya Azizah The Legend pada tahun 1993. Filem beliau yang paling diingati adalah Ali Setan. Memegang watak sebagai Latif, kawan baik kepada Ali Setan, lakonan Azmil Mustafa, Abi berjaya mencuri hati para peminat filem ketika itu. Sebagai siswa sebuah universiti, lakonan benar-benar mewarnai filem arahan Tan Sri Jin Samsudin itu. Selain itu, Abi mula mengorak langkah sebagai pengarah drama tanpa menoleh ke belakang dan sehingga kini lebih daripada 100 drama telah diarahkannya. Menurut Abi, pengalaman sekian lama sebagai pengarah drama sedikit demi sedikit menggamit hatinya untuk mengarah filem juga, namun sehingga kini beliau masih belum mendapat kesempatan tersebut. Di tangga ke-6, Yusof Aslam. Melati adalah seorang gadis kampung yang bodoh. Andainya Melati menyerahkan seluruh tubuh Melati pada abang pun, abang tidak akan kahwin dengan Melati. Hanya dari Melati saja menjadi idaman abang. Sorry lah. Datuk Dr. Muhammad Yusof Mat Haslam Han merupakan seorang pelakon, pengarah dan penerbit filem Malaysia. Beliau juga memegang jawatan sebagai pengarah urusan syarikat penerbitan televisyen dan filem miliknya, Scope Productions, yang ditubuhkan pada tahun 1985. Sepanjang kerjayanya, Datuk Yusof telah berlakon sebanyak 31 filem dan mengarahkan 13 filem cerita yang kesemuanya merupakan kejayaan komersial. Beliau memulakan penglibatannya dalam kerjaya lakonan dengan memainkan watak tambahan dalam Laksmana Doremi, arahan Allahyarham
Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada tahun 1972 sebagai penonton perlawanan. Ia hanya pada tahun 1975 beliau mengambil peranan utama menerusi filem Permintaan Terakhir sebagai Idham berdampingan dengan aktris utama yang juga merupakan rakan seperjuangannya iaitu Uji Rashid. Yusof membintangi 3 filem sepanjang 1976 iaitu filem Loceng Maut arahan Nas Ahnas serta 2 filem arahan Jamil Sulong, Cinta dan Lagu dan Sayang Anakku Sayang. 3 tahun kemudian beliau membintangi filem Detik 12 Malam arahan S. Sudarmaji serta filem Tiada Esok Bagimu arahan Jin Samsudin. Pada tahun 1981, beliau memegang watak sebagai MM Jaafar Hassan dalam filem Sejarah Peperangan Bukit Kepong arahan Jin Samsudin yang mana sebahagian besar dari jalan cerita filem ini ialah berdasarkan daripada peristiwa berdarah pada 23 Februari 1950. Filem ini merupakan satu kejayaan komersial dan meraih kutipan pecah panggung sebanyak 1.7 juta ringgit sekaligus memenangi filem terbaik di Festival Filem Malaysia ketiga pada tahun 1982. Sepanjang tahun 80-an, Datuk Yusof Haslam membintangi 12 buah filem yang rata-ratanya mendapat sambutan hangat daripada penonton. Di tangga kelima, Dharma. Awak diizinkan mengadakan aktiviti bebas hari ini. Awak boleh buat apa yang awak suka. Benar ke Cik Azmi? Benar. Macam mana baju? Nanti. Nak mampus? Dharma Harun Al-Rashid ialah seorang pelakon Melayu kelahiran Malaysia yang mencipta nama di persada filem Nusantara di era 1980-an sehingga tahun 2010. Dharma memulakan kerjaya lakonan dalam filem menerusi filem Adik Manja. Filem tersebut sekaligus menaikkan nama beliau untuk berlakon sebanyak 8 lagi buah filem sepanjang era 80-an. Selain itu, Dharma juga pernah menjadi pelakon tambahan dalam filem Hollywood berjudul 50-50 pada tahun 1992 dan Anna and the King pada tahun 1999. Pada tahun 2012, Dharma berlakon, mengarah dan menulis skrip serta menerbitkan filem Adik Manja Returns. Tidak banyak info berkaitan kerjaya lakonan Dharma. Walau bagaimanapun, jika anda membesar di era 80-an, sudah pasti nama Dharma sering menjadi sebutan peminat filem ketika itu. Dharma merupakan antara aktor yang paling kerap dicalonkan di Festival Filem Malaysia iaitu sebanyak 3 kali untuk kategori pelakon lelaki terbaik namun tidak pernah memenangi anugerah tersebut. Di tangga keempat, Mr. Oz. Ni malam ni, Kang. Nafsu. Apa dia? Nafsu. Ini nafsu. Nampak belum dada ni? Kau panai hidung kau. Mr. Oz atau nama sebenar Muhammad Yusof bin Abdul Hamid ialah seorang pelakon, penyanyi, pelawak dan pengacara Malaysia. Muhammad Yusof memulakan kerjaya sebagai pelakon filem pada tahun 1986 menerusi filem Balik Kampung. Pada tahun kemudiannya, iaitu pada tahun 1987, beliau diberikan kepercayaan untuk memegang watak utama dalam filem Mr. Oz. Ketika zaman kemuncaknya, beliau sering digandingkan dengan pelawak Sheila Rusli, Saleh Yaakob dan Aziz Atta. Dalam tahun 1988, beliau bersama-sama Hussein Abu Hassan, Putri Salbiah dan Latif Ibrahim telah membintangi sebuah filem seram Indonesia bertajuk Bisikan Arwah. Di dalam filem ini, Muhammad Yusof memegang watak sebagai Parta, seorang pemuda kampung yang telah dibunuh beramai-ramai dan kemudiannya kembali menjelma untuk membalas dendam. Adalah difahamkan bahawa Bisikan Arwah adalah lakonan pertama dan terakhir beliau dalam filem seram. Pada tahun 1990, beliau dicalonkan untuk kategori pelakon pembantu lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia ke-9 menerusi lakonan berkesannya sebagai pemuda autism dalam filem Adik. Beliau juga pernah memenangi anugerah pelakon komedi terbaik sebanyak 2 kali di FFM iaitu menerusi filem Mr. Oz pada tahun 1987 dan Ghazal untuk Rabiah pada tahun 1997. Selepas filem terakhirnya pada tahun 1997, Oz menyepi dari bidang perfilman dan bekerja sebagai seorang pengusaha perkhidmatan teksi. Pada tahun 2009, beliau kembali ke Persada Seni Malaysia sebagai pengacara untuk rancangan televisyen TV9 Apakah Halnya. Mr. Oz meninggal dunia pada hari Jumaat 8 April 2016 di usia 55 tahun di Hospital Selayang. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir sekitar jam 3 petang setelah mengadu sakit akibat kanser yang dihidapinya. Jenazah beliau dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Permata, Taman Seri Gombak. Beliau meninggalkan 2 balu dan 7 orang anak. Di tangga ketiga, A.R. Badul. Suspend. Di suatu malam yang begitu gelap. Malam yang amat gelap. Kira-kira jam 8 malam. Pukul 8 malam dah takut. Dulu pernah saya ceritakan cerita ni pada seorang. Orang tu dengar saja, bam,
terus dia jatuh pingsan. Alah. Alah. Armaya Aman Ramli atau lebih dikenali sebagai A.R. Badul merupakan seorang pelawak, pelakon, pengarah filem, penulis skrip Malaysia. Beliau merupakan abang kepada Adlin Aman Ramli, juga pelakon dan pengacara, serta Amran Tompel, seorang lagi saudara kandung beliau yang juga terlibat dalam dunia seni. Beliau merupakan anak kepada seniman Allahyarham A.R. Tompel. Sepanjang tahun 80-an saja, A.R. Badul telah berlakon dalam 16 buah filem dan mengarahkan 11 daripada filem tersebut. Dengan bakat yang dimiliki sebagai pelawak, kebanyakan filem yang dilakonkan oleh A.R. Badul dalam filem bercorak komedi yang mendapat sambutan daripada penggemar filem pelbagai lapisan umur di era 80-an. Sepanjang kerjaya lakonan, beliau pernah memenangi pengarah terbaik Festival Filem Malaysia ke-8 dan pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia ke-8. Sehingga kini A.R. Badul masih aktif dalam bidang seni walaupun tidak sepopular dahulu. Di tangga kedua, Faizal Hussein. Nak pesan apa? Nak pesan? Nak pesan mata awak, hidung awak, pipi awak, rambut awak, bibir awak. Okey, hari ni boleh makan apa saja. Muhammad Faizal Hussein merupakan seorang pelakon lelaki Malaysia. Beliau begitu menyalah melalui filem arahan bapanya Hussein Abu Hassan, iaitu Gila-Gila Remaja sebagai Roy. Faizal membuat penampilan filem pertamanya menerusi filem Darah Panglima pada tahun 1972. Memulakan langkah di pentas lakonan sejak 1982 menerusi filem Senja Merah, beliau melonjak naik selepas membintangi Gila-Gila Remaja pada tahun 1986 sebagai Azroy. Diarahkan bapanya Allahyarham Hussein Abu Hassan, ia memberi impak besar untuk Faizal untuk membuktikan darah seni diwarisi dalam keluarganya. Beliau amat popular dengan gelaran Roy melalui filem Gila-Gila Remaja sehingga kini. Sebanyak 9 buah filem yang telah dilakonkan oleh beliau sepanjang era 80-an. Kejayaan Faizal Hussein terus berkembang sehingga tahun 1990-an dan juga tahun 2000. Pada bulan Mei 2019, Harian Metro menyenaraikan beliau sebagai salah seorang daripada 10 pelakon senior Malaysia yang paling laris sepanjang zaman. Di tangga pertama, Azmil Mustafa. Untuk tempat test bulan depan. I tak mau test lah. I tak mau lulus. Tak apalah, test saja. Macam dua pelajar kamu tak lulus. Macam mana ni? Nah, tapi I tak mau test cepat-cepat. I nak balik lah. Fikiran I runsing. Boleh tolong hantar I balik tak? Azmil Mustafa ialah seorang bekas pelakon dan penceramah lelaki Malaysia yang pernah menjadi fenomena pada lewat tahun 1980-an di Malaysia. Azmil merupakan bekas mahasiswa dari University Indiana Bloomington, Amerika Syarikat. Beliau menuntut selama 5 tahun di University Indiana dengan membawa pulang segulung ijazah sarjana muda dalam bidang filem, radio dan televisyen ketika kembali ke Malaysia pada tahun 1979. Azmil merupakan anak sulung kepada karyawan terkenal Allahyarham Datuk Dr. Mustafa Kamil bin Yassin yang menghasilkan drama popular Atap Genting Atap Rumbia dalam tahun 1968. Sekembalinya dari Amerika Syarikat, nasib tidak menyebelahinya apabila negara dilanda kegawatan ekonomi. Azmil menyertai syarikat produksi Showmaster yang diasaskan oleh tauke panggung Ali Bakar. Azmil menimba pengalaman di syarikat itu selama 2 tahun sebelum dia membuat keputusan untuk aktif sebagai pelakon secara sepenuh masa. Kejayaan beliau bermula dengan filem yang mencecah kutipan pecah panggung, iaitu filem Mekanik pada tahun 1983 yang turut dibintangi legenda bola sepak tanah air, iaitu Datuk Muhtada Hari sebagai pelakon undangan. Antara filem yang turut melonjakkan nama beliau ialah Ali Setan pada tahun 1985, Ali Setan 2 1986 dan Suara Kekasih 1986. Gandingan paling ideal pada era tersebut adalah antara beliau dan Fauzia Ahmad Daud. Selain itu, antara filem yang turut mendapat sambutan adalah seperti Driving School pada tahun 1990, 50-50 1991 dan Iman Alone 1998. Dalam kejayaan lakonan Azmil, terdapat rakan artis yang turut sama meningkat naik menerusi filem-filem lakonan beliau. Filem Ali Setan turut juga memperkenalkan pelakon-pelakon pembantu yang cukup hebat dalam menjadikan jalan cerita filem itu hidup dengan kelebihan watak masing-masing. Antaranya ialah Allahyarham Izzy Yahya sebagai Jeff, Liza Abdullah sebagai Aini, Abi Saiful sebagai Latif, Datuk Seri Shah Reza sebagai Jali dan Sheila Majid sebagai Tipah. Beliau bersara ketika nama beliau dikemuncak kerjaya sekitar tahun 1990-an.
Tuhan. Namun, beliau tidak pernah sesal dengan keputusan yang diambil. Kemudian beliau menumpukan hidup beliau dengan memberi ceramah-ceramah agama. Pada 14 Februari 2018, Azmil telah meninggal dunia di kediaman keluarganya di Shah Alam, Selangor. Beliau meninggal dunia ketika tidur pada pukul kira-kira 12.40 tengah hari. Jenazah beliau disembahyangkan di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah selepas solat asar lalu dibawakan ke Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 untuk dikebumikan. Apakah pendapat anda tentang 10 pelakon lelaki popular di era 80-an? Anda boleh tuliskan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada bos, kepada bot, kepada ikan. Kami dah tak sabar lagi. Kau tu ni, kau gigit-gigit hidung.